guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sahabat semua, ini dia ucapan terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya semasa beliau berada di wilayah Sarawak, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini soalnya adalah kenapa rakyat Sarawak boleh menerima Datuk Seri dengan dalam masa yang begitu pantas. Ya, kerana sahabat semua, beliau ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah salah satu-satunya ya Perdana Menteri yang menunaikan janji beliau walaupun baru 6 bulan mengemudi negara kita sebagai Perdana Menteri, tetapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap perjanjian 1963 adalah satu yang tidak boleh dipertikaikan dibandingkan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini yang hanya menggunakan perjanjian 1963 ini sebagai umpan politik, tetapi tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah penyebab rakyat Sarawak semakin menerima beliau. Jadi menarik sungguh untuk kita dengar sahabat-sahabat semua ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa berada di Sarawak baru-baru ini. Jadi sebelum kita menonton video ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton dan juga dengar ya ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Ikan amanat beliau dengan penuh takzimnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. With the greatest honor and pleasure, the Right Honourable Prime Minister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Gawai Sarawak dan saya nak mulakan dengan mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pin Haji Taib Mahmud dan yang berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi Haji Harakat yang dapat bersama-sama menyerikan, meraihkan dan memaknai satu majlis yang penting bukan saja bagi Dayak di Sarawak tapi bagi rakyat Sarawak. Dan kehadiran saya itu mewakili sentimen rakyat Malaysia yang merasakan gawai itu sebahagian daripada budaya kita dan penghormatan kita kepada budaya yang penting di negara kita. Jadi kehadiran saya ini memberikan restu kepada saudara. Saudara saya, saudara yang amat berhormat, Datuk Petinggi Abang Johari, Premier Sarawak, sudah Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, Datuk Ahmad Douglas Sunggah yang mengepalai majlis permai pada malam ini dan membuat beberapa tuntutan. Saya fikir dinner ini percuma, rupanya tidak. Timbalan Premier, Speaker, Menteri-Menteri, Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Malam ini kita raikan ya, satu aspek budaya yang penting dan kita harus tekankan betapa nikmatnya kita kerana ada kepelbagaian ini. Kepelbagaian boleh meruntuhkan, kepelbagaian juga boleh membina. Kita bukan saja kerajaan GPS Sarawak, tapi kerajaan perpaduan Malaysia memilih bahawa kepelbagaian ini harus membina dan memperkukuh. Tetapi ini bukan semestinya suatu fenomena yang kita harus anggap mudah. Kerana ia dibina oleh bapa-bapa kemerdekaan dulu. Dibina dengan keyakinan bahawa Malaysia dan kehadiran Sarawak bersama dalam Malaysia, Sabah
dan negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu adalah untuk mengangkat martabat negara ini sebagai negara berdaulat, merdeka dan berjaya, dan menggunakan segala kejayaan untuk dipulangkan kepada rakyat. Tapi seperti mana saya peringatkan, hubaya harus waspada, karena unsur-unsur yang memecah belahkan itu tetap ada. Lebih terkawal di Sarawak, lebih murni suasana di Sarawak, dan saya salute dan ucapkan tahniah kepada Premier Abang Jo dan pimpinan di sini. Sebab itu dalam kesempatan saya bersama dalam majlis yang sebelum ini di sini, saya katakan sampai ketikanya di mana rakyat Malaysia, terutama di semenanjung tanah Melayu, di kalangan kawan-kawan yang agak riuh dan hiruk pikuk, menimbulkan perbezaan, mencetuskan salah faham di antara kaum, membawa sentimen agama yang jumud dan ekstrim. Belajarlah dari pengalaman dan kekuatan di Sarawak. Saya tekankan ini kerana kalau kita dengar titah Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong hari Isnin, masih menekankan betapa perlunya dipupuk semangat, digilap semangat perpaduan ini, dan jangan jadikan apa isu juga bibit untuk memecah belah dan menanam kebencian. Kerana kita sebagai manusia pelbagai agama, Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ya, tidak ada makna agama, budaya kalau tidak membawa message keamanan, ihsan, kemanusiaan. Dan inilah yang harus kita bina. Sebab itu saya secara pribadi dan juga mewakili rakan-rakan ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Premier Abang Jo dan GPS keseluruhannya kerana tekad, dukungan, semangat yang sama. Ini sangat bermakna. Ya, saya tidak mau membuat pujian lebih, tetapi kenyataannya ialah walaupun GPS itu parti Sarawak, kukuh di Sarawak, kehadirannya membina kekuatan kerajaan perpaduan, itu memberi kekuatan kepada kerajaan Malaysia seluruhnya. Datuk Douglas unggah bagi senarai permohonan. Saya fikir Datuk Premier Abang Jo nak bantu saya nak gedarkan, dia tambah lagi. Tapi inilah saya fikir kekuatan kita. Ya, pemimpin ni dia harus menyuarakan suara rakyat. Apa yang rakyat Sarawak mahu, gunakan kesempatan sampaikan. Dia saya terpaksa dengar. Tapi saya nak sebut sebelum saya ulas hal ini, apa yang istimewanya di Sarawak? Sarawak ini semasa bersama Malaysia di peringkat awal 1963, itu di antara negeri yang termiskin, prasarana yang paling lemah. Pemimpin-pemimpin masa itu, sehingga ketika Tun Petinggi Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri, Adnan Satim, itu membina kekuatan-kekuatan. Dan kita lihat sekarang, semalam pagi tadi saya mesyuarat reform perkhidmatan awam. Petang tadi sebelum naik belon ke sini, tapi belon saya tidak secanggih belon Premier.
Saya naik pelon, saya keletihan, saya tidur, saya tak peduli kokpit. Saya petang tadi, selepas bersama dengan Tuanku Sultan Selangor, maka tengah lagi di Istana Shah Alam, kita ada mesyuarat Majlis Sains Negara yang juga dihadiri oleh TPM Fadilah. Dalam kedua-dua pertemuan ini, saya sebut Majlis Sains Negara, dan sebelum itu mesyuarat tertinggi perkhidmatan awam. Saya sebut bahawa Putrajaya dalam beberapa bidang, termasuk teknologi hijau, hidrogen, amonia, itu sudah ketinggalan ketimbang atau berbanding apa yang diusahakan dan dilaksanakan di Sarawak oleh Premier Abang. Kita bukan saya sebut ini sebab iri hati. Saya menyatakan bahawa inilah kenyataan Sarawak sekarang. Dengan kesungguhan, kepetahan, komitmen pimpinan, dia boleh bawa Sarawak itu ke suatu tingkat yang dalam beberapa bidang lebih hebat dari mana-mana negeri di Malaysia ini. Sebab itulah tanggungjawab kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Perkukuhkan kekuatan. Kerana kekuatan itu, alhamdulillah, dimanfaatkan untuk membangkit dan membina. And this is precisely the reason why I need to reiterate this point. Not to overpraise my friend, the Premier, but to categorically state that the unity, the support, the harmony that you have seen here is utilized, exploited to the full for the benefit of the people. And I have seen personally myself, in this very short span, in a few months, I've come here 4 times. That raised some questions too. Azizah asked me, kucing again? Ini dah, kalau isteri mula suspicious, bahaya. No, but my point is, it is not only the people's support, but you see the tenacity of purpose, the commitment, the foresight and vision of the leadership. That's why I am proud to say and associate in this team to work with Premier Abang Jo to bring up not only Sarawak but Malaysia into greater heights in the very soon picture. We deserve better. We have the potential. We have the resources. Contingent upon our commitment to undertake the changes and reform, to ensure there is good governance, to avoid leakages, to avoid this tendency to exploit resources, not for the state, but the benefit of leaders. This is seen in the commitment of Premier. And I am very optimistic, in fact, very encouraged. You know me, I don't mince words. Sometimes I'm deemed to be a bit controversial. I'm blunt in my criticism. But I have to acknowledge that in Sarawak, you have shown your capacity to perform well. Jadi kalau dah perform well, minta apa lagi pada saya? Baik. Tapi saya datang dan pimpin dengan komitmen yang jelas. Apa yang dijanji oleh bapa-bapa kemerdekaan mesti ditunaikan. Sebab itu MA 63 bagi saya bukan harus jadi isu lagi. Tanggungjawab kita dalam kerajaan dan pimpinan sekarang, laksanakan apa yang kita janji. Dan saya tugaskan TPM Fadilah pantau semuanya yang mampu kita laksanakan, termasuk Pen Borneo. Kerana di Sabah minggu lalu
saya sebut, Pen Borneo dengar 20 tahun dah. Pen Borneo, Pen Borneo, Pen Borneo, Pen Borneo. Tapi tak siap-siap. Jadi sebab itu, tugas kita, dan saya beritahu kepada TPM Fadilah, saya bagi mandat penuh, do whatever is necessary, speed up, facilitate and get it done with Sarawak and Sabah Highway. And I'm proud to say that my colleague, DPM Fadilah, has focused on this. And we have seen the progress, more so in Sarawak, although we do have some hurdles in the implementation of the project in Sabah. Selain daripada itu, beberapa projek, umpamanya Menteri Pendidikan diminta untuk meletakkan semua senarai sekolah-sekolah daif dan klinik-klinik daif. Dan kebetulan ada di pedalaman Sarawak. Dan saya katakan beri keutamaan kerana saya tidak mahu jadi Perdana Menteri tapi banyak sekolah daif. Tak kiralah di Sarawak ke, di Kelantan ke, walaupun Kelantan itu di bawah pembangkang, tanggungjawab kita untuk pastikan sekolah-sekolah daif, klinik-klinik daif itu diperbaiki segera supaya anak-anak kita mendapat sekolah yang baik. Untuk itu kita belanjakan 1.4 bilion dan sebahagian peruntukan itu memang untuk negeri Sarawak. Dan saudara kalau lihat seriousness kita, saya dan rakan-rakan, bukan saya seorang, ni ada menteri lain, Hana Yo pun ada, Tiong pun ada, bukan menteri Sarawak ada. Siapa lagi? Oh, KKR ni pun ada, Menteri Kejaya, Menteri Perpaduan pun ada. Berbanding 2022 dan 2023, belanjawan madani memberi kemertukan yang tinggi. Ya. Kalau kita lihat umpamanya bilangan projek tahun 2023 untuk Sarawak 980 dengan peruntukan 5.69 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan pertama kali kita berikan kuasa untuk kerajaan negeri, JKN negeri melaksanakan projek-projek. Peringkat awal 50 juta ke bawah supaya projek klinik di Kapit ataupun parit di Lawas tak perlulah kelulusan Putrajaya. Buat keputusan di sini dan laksanakan di sini dan kita berikan dukungan, sokongan penuh. Peruntukan pembangunan di Sarawak ya, termasuk saya katakan tadi 161 projek baru dengan kos projek 9.3 bilion ringgit. Ya. Saya sengaja sebut begini, saya tidak ulang semua projek, tapi nak menyebut bahawa saya tidak melihat lagi dari segi sudut kepentingan-kepentingan negeri. Kalau banjir serius di Kelantan, maka saya tambah peruntukan 1 bilion di Kelantan projek tebatan banjir. Baru-baru ini masalah serius bekalan air di beberapa negeri termasuk Sabah dan Kelantan. Maka saya panggil kedua-dua, Ketua Menteri dan Menteri Besar untuk cuba menyelesaikan dalam kadar segera. Ini isu-isu yang saya katakan mendesak. Di Sarawak, umpamanya, ada projek pembinaan loji rawatan air landeh, pembinaan tangki simpanan di Bukit Sipaya, rangkaian pipe ke Jalan Kampung Serian, Kuching. Projek 776 juta. Pembangunan kawasan sempadan. Sempadan ini projek baru. Karena Sarawak juga akan ekspor gas ke ibu kota negara baru di Kalimantan. Tetapi di sempadan, kadang-kadang beberapa kemudahan bangunan
sebelah Indonesia itu lebih baik. Maka kita telah buat peruntukan RM500 bilion untuk sempadan Sarawak mempersiapkan. Dr. Sim sepanjang tadi Abang Jo tunggu di sini, jadi Dr. Sim bawa saya ke hotel. Saya tak ada peluang cakap soal lain. Dia bincang kesihatan, klinik, doktor, nurse, hospital cancer. Tak ada peluang langsung saya bercakap. Tapi saya hormat beliau kerana saya tahu passion dia. Ya. Kita kalau kerja dengan passion itulah jadinya. Kau dia tanya, Tok Sri apa khabar? Dah makan ke? Nak minum? Tak sempat. Dia kata, cancer hospital, klinik, makmal. Jadi okeylah. Jadi nilai projek yang saya lulus ini RM305 juta. Baru lagi kerajaan negeri minta supaya insentif cukai, pakej insentif cukai bagi pelaburan negeri ini ditambah. Maka kita tambah 2 tahun lagi untuk tempoh peralihan. Selain itu, seperti sudah tahu, yang penting bagi kita ialah rakyat. STR, suntikan tunai rahmah, sumbangan tunai rahmah dan bantuan kebajikan masyarakat. STR yang penerimanya di sini 868,498 orang dengan peruntukan RM296.68 juta. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat 43,630 orang dengan jumlah peruntukan RM253 juta. Saya memilih gawai ini kesempatan untuk mengumumkan, untuk menunjukkan bahawa ada perubahan dalam sikap kita. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Hak mesti dihormati. Sebab itu bila Premier dan Kerajaan Negeri putuskan tentang NCR, saya terima bukan saja dengan baik, tapi saya anggap satu keputusan yang bijak supaya keluhan masyarakat asal di sini mengenai kawasan milik tanah mereka NCR itu telah diselesaikan dengan begitu baik. Datuk Doglah unggah minta supaya kita tambah peruntukan untuk diukur sempadan. Jadi saya setuju untuk tahun ini kita tambah 10 juta lagi. Mengenai rumah-rumah ibadat, dasar kita dalam bantu memang Sarawak memang ke depan. Jadi untuk beberapa projek tertentu, saya akan bincang dengan Premier, kita akan pastikan supaya apa peruntukan yang ada yang kita berikan kepada di Semenanjung untuk gereja, untuk kuil atau pagoda, kita akan juga salurkan ke Sarawak. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya cuma nak sebut di sini bahawa saya tertarik dengan sejalai. Jadi pada malam ini saya nak pastikan moto sejalai ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut sejalai. Terima kasih. Thank you, Right Honourable Prime Minister, and please remain on stage. We now call upon the Honourable Datuk Ahmad Agnes Gambas and Yang Berbahagia Datin Ahmad Datuk Doreen Mayang to invite and escort His Excellency Gawai Daya ya di Sarawak untuk tahun 2023. Dan pengumuman-pengumuman dan juga rancangan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar di Sarawak bukanlah satu hanya kenyataan semata-mata, tetapi ia sebenarnya telah pun dilaksanakan. Buktinya dengan memberi kuasa projek-projek di bawah 50 juta diserahkan kepada kerajaan negeri.
Sarawak khususnya. Jadi ini adalah ya orang cakap janji itu mesti ditepati, bukan dicapati. Itu dia. Dan juga kita boleh lihat dalam perjanjian 1963 ini pula setelah banyak yang telah dilaksanakan. Sehingga Timbalan Perdana Menteri sendiri yang berasal dari Sarawak menjadi orang penting yang memantau semua ini, sahabat semua. Inilah bukti kerajaan perpaduan Malaysia Madani yang begitu mementingkan ya rakyat, mementingkan kepentingan semua B40, rakyat di luar sana, rakyat Merahain, warganet dan sebagainya. Terbaik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan kepimpinan begini saya percaya rakyat Sarawak pastinya akan memberikan dukungan penuh buat kerajaan perpaduan ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju? Itu dia kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara kita sehingga habis penggal dan mungkin juga untuk penggal-penggal yang berikutnya. Terbaik Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti lebay-lebay, walaun-walautit, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.